Terima kasih atas nyanyian sebentar tadi. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang, saya ucapkan semoga majlis tambah berseri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Cikgu Roslan B. Bongsu, alias Baba, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Bukit Lintang. Yang dihormati Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebahasaan Bukit Lintang, Encik Muhammad Syam, anak lelaki Kunci Ali dan kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa PIBG Sekolah Kebahasaan Bukit Lintang sesi 2020-2021. Yang dihormati lagi dikasihi Saf Kepimpinan Penolong Kanan Cikgu Nur Azman bin Abdul Rahman, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Mazita binti Ali, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Abdul Hamid bin Ahmad, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum serta guru-guru, para ibu bapa dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah rahmatnya, kita diberikan kesempatan untuk berhimpun dalam Majlis Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebahasaan Bukit Lintang untuk sesi 2021 secara atas talian. Hadirin sekalian, bagi memula dan memuliakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan ilahi agar segala urusan mendapat rahmat. Untuk itu, majlis dengan hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Zaidi bin Osman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar, yang dihormati Cik Syam, YDP Sekolah Kebahasaan Bukit Lintang, seterusnya guru-guru dan para ibu bapa sekalian. Jadi sebelum kita mulakan bacaan doa, sama-sama kita bacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat, menyumbang buah fikiran, tenaga, sokongan ke arah kemajuan bagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, ya munzilal barakah, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami, sekolah akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati. Sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkan hati dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkan kepada kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian
dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa pengajar sekolah ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah kami dengan kesihatan. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khairal a'malina akhiratuhu wa khairal a'malina qawwatimuhu wa khairal imanan يوم التقى فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zaid bin Osman atas bacaan doa itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kepimpinan diteladani, program dirancang dan direalisasi. Muafakat kata menjadi paksi, kejayaan pasti menjelma, bukan umpama mimpi dalam mimpi. Majlis pada petang ini diteruskan dengan menjemput yang dihormati YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang, Encik Muhammad Syam, anak lelaki Kunci Ali, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia kepada Encik Rosman bin Kadir, penolong TPD prasekolah dan rendah. Yang berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang, Encik Roslan bin Bungsu, dan juga Encik Azman bin Abdul Rahman JPK 1, Puan Masita bin Ali JPK Ham, dan Encik Amit bin Ahmad JPK Koko, dan juga barisan AJK dan guru-guru, semua ibu bapa yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang sudi hadir meluangkan masa untuk mengikut mesyuarat agung PIBG kali ke-48 pada petang ini secara dalam talian. Dan juga tahniah, justru terima kasih ucapan kepada guru-guru yang berjaya mentabatkan posisi perguruan sehingga mampu melahirkan modal insan yang berkualiti dan berjaya dalam segi akademik. Walau segalanya kejayaan yang kita tetapi hari ini tidak akan terlakar tanpa komitmen guru yang bersungguh-sungguh para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab penuh amanah dan dedikasi. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang telah memberi galakan dan perhatian kepada anak-anak, terlebih lagi pada musim pandemik COVID ni, sehingga anak-anak ini mampu memperoleh kecemerlangan dan mempunyai daya saing dan murid-murid yang lain. Semoga segala usaha yang dapat diteruskan bagi kecemerlangan anak-anak pada masa akan datang. Sekalung tahniah dan terima kasih kepada jawatan kuasa PIBG yang banyak membantu saya selama ini. Selama saya memegang jawatan sebagai pengurusi PIBG, alhamdulillah, sekolah kita telah mendapat beberapa sumbangan seperti penghawa dingin,
di bilik pentadbiran khas, bilik PIPBK dan bilik BOP. Selain itu, 3 set komputer dan 2 printer untuk pejabat dan bilik BOP. Menaik tarafkan dewan kita, dewan lama yang kita boleh selama ni kita dah cantikkan lah. Selain itu, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan kehadiran anak-anak kita. Mengikut data sekolah, terdapat peningkatan peratus kececeran. Pada bulan Julai, kececeran kita 76 murid. Dan bulan Oktober, bulan 8 Ogos, 73. Dan bulan seterusnya, lagi meningkatlah 100 lebih lah. Saya minta ibu bapa ni tolong perhatikanlah. Dan jangan kita mengambil lewa lah. Kita sambil cikgu bersusah payah di sekolah, kan, membuat apa-apa kerja yang perlu. Cikgu sebenarnya tak dicuti. Jangan ingat, oh cikgu sekolah kerajaan umumkan tutup. Bukan cikgu sekolah tutup, cikgu bertugas. Tapi anak-anak cecer terlampau banyak. Pasal apa saya dengar pun cikgu-cikgu bertumpul umur macam sekolah PDK tu, kita tengok dia dapat pelajar cemerlang, ada bahasa Malaysia, matematik. Tapi anak-anak yang lain, kececeran tu dulu pernahlah kita kalau tak ada masalah internet tu, beritahu pihak sekolah. Jangan tak beritahu kita, pihak sekolah tak tahu. Tapi pihak sekolah dah buat sedaya upaya dia untuk memajukan anak bangsa kita. Tapi kita pun, saya tak menyalahkan siapa-siapa lah. Kita ambil iktibar lah untuk kebaikan anak-anak kita kan. Dan lain-lain, saya berharap semoga jawatankuasa PIBG akan datanglah dapat menerokan usaha-usaha bagi membantu anak-anak kita. Dengan ini saya pun tak boleh berucap panjang lah. Kita pun dah tahu dalam keadaan gini, kadang line internet pun putus-putus kan. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Saya tengok pun ada yang terkeluar, ada yang masuk balik kan. Saya anggap benda tu gangguan internet lah. Okey, dengan ini saya menyusul 10 jari memohon ampun dan maaf lah. Apa salah laku saya ke selama saya memegang jawatan ini, minta dimaafkan kan, dengan ikhlas. Okey, sekian itu je ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ucapan alu-aluan oleh yang dihormati YDP PIBG Encik Muhammad Syam, anak lelaki Kunji I. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Seterusnya, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berusaha Cikgu Roslan B. Bongsu alias Baba, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Cikgu Nur Izzati selaku pengurusi majlis, yang berusaha Cik Rosman bin Kadri. Saya tengok ada dah masuk tadi Cik Rosman bin Kadri, penolong PPD rendah dan prasekolah, dan juga selaku pegawai afiliasi SK Bukit Lintang, ataupun senang cerita sebagai pegawai angkat SK Bukit Lintang. Selamat datang Cik Rosman. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Yang seterusnya adalah yang saya hormati Encik Muhammad Syam bin Kunji I, iaitu Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Yang saya hormati Barisan Pentadbir SK Bukit Lintang, itu Cikgu Nur Azman bin Abdul Rahman, Guru Perongkanan 1, Cikgu Masita binti Ali, Guru Perongkanan HEM, Cikgu Abdul Hamid bin Ahmad,
guru perlengkapan co-curriculum. Yang saya hormati barisan ahli jawatankuasa PIBG Sekolah Bukit Lintang sesi 2020-2021. Yang saya hormati barisan guru-guru SK Bukit Lintang yang ada bersama dengan kita, dan juga yang saya hormati AKP ahli AKP SK Bukit Lintang, dan yang saya hormati barisan kumpulan sokongan ibu bapa SK Bukit Lintang yang ada bersama, dan juga para ibu bapa yang hadir dan meluangkan masa pada petang ini dalam program ini. Alhamdulillah, saya merafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam menjayakan mesyuarat agung PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang kali yang ke-48 tahun 2021. Pertama sekali saya ambil kesempatan di sini mengucapkan terima kasih kepada Cik Rosman kerana sudi hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama berbincang untuk kemajuan sekolah dan anak-anak kita di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Alhamdulillah kehadiran sangat memuaskan. Kalau saya tengok kat situ ada 61 orang. 61 orang kehadiran, maknanya kita dah cukup quorum untuk kita jalankan mesyuarat agung tahunan untuk tahun 2021. Untuk maklumat ibu bapa dan semua hadirin, mesyuarat agung tahunan PIBG ini yang julung kali diadakan secara dalam talian tanpa dapat kita berkumpul di dewan seperti biasa seperti tahun-tahun lepas. Kali terakhir kita sempat bersama berkumpul dalam mesyuarat agung pada tahun lepas lah, tahun 2020. 2 minggu sebelum diisytiharkan lockdown PKP. Alhamdulillah kita sempat jalankan mesyuarat agung. Jadi pada tahun ini terpaksa kerana kita terpaksa mengikut SOP yang telah digalakkan oleh pihak kementerian, membuat secara talian kerana untuk mengelakkan penularan virus COVID-19 yang masih menular, masih mengganas. Lebih-lebih lagi di kawasan sekitaran kita lah, Kampung Lukut, Kampung Bukit Lintang, Kampung Batu Empat, hampir setiap hari ada saja kesnya. Jadi kita adalah bahaya untuk kita berkumpul. Jadi selama lebih 2 tahun negara kita diserang dengan virus COVID-19. Seperti yang kita tahu, dalam 2 tahun COVID-19 telah merubah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan seharian kita. Itu cara kita sehari-hari berubah, pekerjaan kita berubah, ada yang hilang kerja, ada yang cuti panjang tanpa gaji dan sebagainya, ada yang terpaksa mencari kerja lain, memang merubah betul COVID-19 ini. Dan pergerakan kita juga berubah. Pergerakan kita tidaklah sebebas seperti dulu, terkekang. Sentiasa dinasihatkan supaya duduk di rumah sahaja. Semuanya berubah. Termasuklah sistem persekolahan anak-anak kita juga berubah. Julung-julung kalinya tak pernah seumur hidup kita bersekolah, belajar secara di rumah, secara PDPR di rumah. Cikgu mengajar secara online ataupun offline. Muka cikgu pun tak nampak, kalau online nampaklah muka cikgu. Dan sistem pembelajaran di rumah dikawal sepenuhnya di bawah tanggungjawab dan bantuan sokongan daripada ibu bapa. Masa tanggungjawab ibu bapa tu lebih berbanding daripada cikgu. Cikgu ni macam terkekang, dah tak boleh nak bersemuka dengan anak-anak murid. Jadi kita harapkan
masalah ini, COVID ini segeralah hilang daripada bumi kita, dan masalah kita dapat berjumpa semula insya-Allah dalam masa tak lama lagi. Okey, jadi untuk PDPR banyak masalah. Murid tidak ada di depan guru, tidak ada dalam kelas, di rumah, guru mengajar dari jauh, macam-macam masalah yang timbul. Termasuklah yang disebut oleh YDP tadi, Cik Sam, iaitu masalah kehadiran murid. Kalau kat rumah tu, kalau ibu bapa tak kontrol, tak kawal betul-betul, anak-anak kita akan lose. Dia akan leka, lalai. Jadi sama ada kita suka atau tak suka, kita perlulah akur. Ramai ibu bapa yang merungut, yang mengadu susahnya cikgu online dengan internetnya di kawasan kita. Jadi walau macam mana pun kita perlulah akur dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian, iaitu sehingga kini kita masih lagi menjalani sistem persekolahan secara pendidikan di rumah, PDPR. Okey, saya nak ulas balik semula tentang apa yang ditekankan oleh YDP tadi. Memang betul, saya detail yang kat sini, iaitu tentang kehadiran. Masalah ni salah satu masalah besar, iaitu tentang kehadiran murid-murid kita di rumah dalam PDPR. Jumlah murid kita keseluruhannya 550 termasuk pra. Kalau ikut kita dari statistiknya seperti yang disebut oleh Cik Sam tadi, bulan Julai kehadiran murid adalah daripada 550 orang itu, kehadiran murid adalah 454 orang, iaitu dari segi peratusnya ialah 83%. 83%. Bermakna 7% tidak hadir tegar. Tidak hadir tegar ni maksudnya tak ada langsung dalam kelas, hilang tak tahu ke mana, di rumah. Iaitu yang tidak hadir tegar ni pada bulan Julai kita dapat kesan seramai 96 orang murid keseluruhan kelasnya. Bukan satu kelas je, keseluruhan 96 orang murid. Jadi ibu bapa tengok anak kita adakah termasuk dalam murid-murid yang tak hadir tegar ataupun murid yang aktif. Yang kedua, pada bulan Ogos, alhamdulillah, pada bulan Ogos kehadiran murid kita meningkat, iaitu seramai 477 orang daripada 550 orang tadi, iaitu peratusnya meningkat 87%, dan tidak hadir tegar menurun sedikit, iaitu 73 orang, iaitu 13% daripada 17% tadi. Namun begitu, kita tak tahulah kenapa bulan September ni, bulan September ketidakhadiran meningkat semula. Mungkin murid ni dah fed up ke, dah burn out ke, selalu sebut burn out. Dah macam kat rumah, duduk kat rumah. Iaitu kalau kita tengok kehadiran murid menurun daripada 477 tadi kepada 428 orang murid, iaitu menurun kepada 78%. Jadi yang tidak hadir tegar tadi tu meningkat daripada 73% kepada 73 orang kepada 122 orang, iaitu meningkat daripada 13 kepada 22%. Tak tahu kenapa tu. Okey. Kita mengharapkanlah di bulan Oktober kehadiran tu dapat ditingkatkan lagi. Seperti yang saya cakap tadi, PDPR mengharapkan 100% ibu bapa, kerjasama ibu bapa, sokongan ibu bapa untuk membantu anak-anak membuat PDPR di rumah. Okey. Jadi kita perlukan bantuanlah, sokongan, kerjasama daripada ibu bapa yang lebih di rumah. Itu tentang kehadiran. Mungkin bila kita masuk fasa 4 nanti, saya akan terangkan sedikit. Fasa 4 nanti kita boleh bersekolah bersemuka, mungkin kehadiran itu lebih baik lah. Bila murid boleh hadir ke sekolah. Okey, seterusnya saya tak
perlu cepat ni ucapan saya, takut lain tak okey nanti. Jadi saya akan sentuh semua aspek tapi tidak secara detail. Apa yang penting saja iaitu yang seterusnya adalah tentang perubahan fasa berdasarkan pelan pemulihan negara. Ini yang kita selalu ni, ada ibu bapa tanya juga dalam grup WhatsApp, cikgu anak saya anak-anak bila naik ke sekolah. Itu saya dapat itu bermakna ibu bapa masih lagi kurang faham tentang perubahan fasa. Jadi cikgu-cikgu dah faham lah semua. Jadi saya akan terangkan sedikit bagaimana perubahan fasa dan macam mana ibu bapa anak-anak murid kita nanti akan naik ke sekolah berdasarkan fasa-fasa tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita tengok pada hari ini, alhamdulillah Johor telah beralih kepada fasa 3 bila berkuat kuasa pada semalam lah, 8 Oktober hari Jumaat. Itu adalah tarikh berkuat kuasa peralihan fasa daripada fasa kedua dan kepada fasa ketiga. Jadi insyaAllah dalam masa, saya rasa tak lama lagi lah, kita akan beralih kepada fasa 4 ikut peratus rakyat Johor yang akan divaksin. Okey, secara ringkasnya untuk pemahaman ibu bapa, pembukaan sekolah mengikut fasa berdasarkan kepada pelan pemulihan negara bagi negeri Johor. Bukan perubahan fasa ni ikut tidak sama setiap negeri. Negeri Johor lain, Melaka lain, Kuala Lumpur lain, tak sama. Jadi saya untuk bagi negeri Johor, tarikh tak sama. Bagi negeri Johor, kalau kita ikut hari itu, fasa 1 bermakna semua murid semua murid telah menjalani 100% menjalani pembelajaran di rumah secara PDPR. Okey. Apabila kita beralih kepada fasa 2, bila fasa 2? Pada 24 hari bulan September yang lalu, iaitu hari pertama peralihan fasa 1 kepada fasa 2. 24 September yang lalu. Bila kita beralih ke fasa 2, jadi murid yang pertama yang akan masuk ialah murid berkeperluan khas ataupun murid pendidikan khas, iaitu 2 minggu selepas hari kuat kuasa peralihan fasa kedua. Maksudnya bermula 24 September yang lepas, 2 minggu selepas 24 September yang lepas, bermakna bila minggu depan lah, esok 10 hari bulan Oktober akan sekolah akan dibuka untuk murid berkeperluan khas, iaitu ataupun murid pendidikan khas sahaja. 2 minggu selepas peralihan fasa kedua. Okey, apabila diumumkan fasa ketiga berkuat kuasa pada 8 Oktober semalam, bermakna untuk pembukaan sekolah 2 minggu selepas 8 Oktober, iaitu kalau tak silap saya 24 hari bulan Oktober, kelas prasekolah pula yang akan naik. Kedua-dua kelas ni, pendidikan khas dan prasekolah, dia akan bersekolah tanpa penggiliran. Nanti tanpa penggiliran nanti saya terangkan, saya sentuh sikit lah. Dia tak bergilir, dia datang hari-hari. 2 minggu, formulanya 2 minggu. 2 minggu selepas tarikh peralihan fasa. Bukan tarikh diumumkan. Macam fasa ketiga tadi, diumumkan hari Rabu hari itu 6 hari bulan. Itu tarikh diumumkan, tapi tarikh buka kuasanya adalah 8 hari bulan semalam. Itu fasa 3 yang akan masuk ke sekolah ialah murid prasekolah. 2 minggu akan datang, iaitu pada 24 Oktober nanti. Jadi ibu bapa yang murid prasekolah, dia dah bersiap sedia dah. 2 minggu akan datang, 24 hari bulan, dia akan murid anak-anaknya prasekolah akan masuk. Esok pendidikan khas
dah masuk ke sekolah. Okey. Untuk fasa 4 nanti apabila berkuat kuasa, macam saya cakap tadi, rasa tak lama lagi. Kemungkinan bulan 11 ataupun hujung bulan ni, bulan Oktober, kemungkinan saya agak-agak anggar-anggar ataupun awal bulan November kita telah masuk ke fasa 4. Apabila kita masuk ke fasa 4, di sini ada dua peringkat kemasukan murid, iaitu pada peringkat pertama, kemasukan 2 minggu selepas tarikh peralihan kepada fasa 4, 2 minggu, iaitu peringkat pertama, iaitu kemasukan murid tahap 1, iaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3 akan masuk. 2 minggu selepas peralihan tarikh fasa yang keempat, daripada fasa ketiga kepada fasa keempat. Untuk murid tahap 1 ni, kemasukan ke sekolah adalah secara penggiliran. Dia bergilir. Nanti saya tutup sikit lah. Dia belajar secara bergilir. Tadi pendidikan khas dan juga prasekolah dia tak bergilir. Dia hari-hari datang macam biasa. Okey, pada peringkat pertama, selepas peringkat pertama iaitu kemasukan murid tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3, 2 minggu selepas kemasukan murid tahap 1, masuk pula pada peringkat kedua, iaitu kemasukan murid tahap 2. Kemasukan murid tahap 2 iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 pun secara penggiliran. Jadi 2 minggu selepas 2 minggu tu semua murid telah berada di sekolah untuk pembelajaran secara bersemuka. Cuma bezanya murid prasekolah dan juga pendidikan khas dia tidak ada penggiliran. Dia datang setiap hari macam biasa. Murid tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4, tahun 5, tahun 6 dia belajar secara penggiliran. Formulanya cuba ingat formula pembukaan sekolah mengikut apabila berubah fasa ialah 2 minggu selepas tarikh kuat kuasa fasa perubahan fasa itu, peralihan fasa. Lepas 2 minggu baru naik sekolah. Jadi saya harap mak ibu bapa fahamlah. Okey. Apa dia yang saya kata tadi tentang penggiliran, iaitu tahun 1 sampai tahun 6 apabila dia naik ke sekolah pada fasa 4 nanti, dia akan belajar secara bergilir-gilir setiap minggu. Berdasarkan enrollment murid dalam kelas. Contohnya murid tu 30 orang dalam satu kelas, dia akan jadi 2 grup. Grup A, grup B, dia akan datang hadir ke sekolah bergilir-gilir. Ada yang datang ke sekolah belajar macam biasa, ada yang belajar di rumah secara PDPL sendiri, dengan dibekalkan oleh tugasan oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing lah. Ini nanti insya-Allah saya apabila kita untuk prasekolah insya-Allah ibu bapa anak-anak prasekolah saya akan taklimatkan sebelum mereka naik ke sekolah, dan juga apabila masuk fasa 4 nanti saya akan cuba taklimatkan secara dalam talian lah kepada ibu bapa tahap 1, tahun 1 sampai tahun 6. Macam mana fasa-fasa ni dan juga belajar secara penggiliran. Nanti saya detailkan, saya tak nak cakap lebih detail di sinilah. Nanti akan makan masa. Okey, seterusnya lah iaitu saya nak maklumkan kepada ibu bapa semua iaitu perubahan semasa persekolahan tahun 2021-2022 iaitu sesi persekolahan tahun 2021 ialah sehingga 28 Februari 2022. Maknanya Januari 2022, Februari 2022 nanti masih lagi sesi persekolahan 2021. Maknanya anak-anak pada Januari nanti tidak akan beralih kelas. Prasekolah tidak akan masuk ke kelas tahun 1 pada Januari. Mereka hanya bergerak ke kelas, beralih kelas bermula pada Mac 2022. Maknanya sesi persekolahan 2022 bermula pada 1 Mac 2022. Contohnya ada anak prasekolah, dia akan naik ke tahun 1 pada bermula 1 Mac 2022, bukan Januari. Januari dia masih prasekolah lagi.
Itu Kalau ada anak di tahun 6 tahun ni, dia tak naik ke sekolah menengah pada Januari 2021. Dia hanya akan naik beralih ke sekolah menengah pada bulan Mac 1 Mac 2022. 2021 Januari, Februari dia masih lagi darjah 6 Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Macam tu. Seterusnya tahun 2, tahun 3 dia akan bergerak. Itu sesi persekolahan yang dah telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Jadi peralihan kelas bermula Mac 2022. Ini sesi sesi persekolahan 2021-2022. Okey, sedikit tentang vaksinasi. Alhamdulillah semua guru kita, guru Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang termasuk AKP, kaki tangan pelaksana, anggota pelaksana, termasuk pekerja sokongan, pembersihan, kawalan keselamatan, pekerja swasta telah 100% divaksin. Alhamdulillah. Bermakna semua warga sekolah telah lengkap divaksin. Bermakna semua guru, semua warga sekolah telah bersedia untuk menerima murid-murid hadir ke sekolah. Semua telah divaksin. Tidak boleh dipertikaikan lagi untuk maklumat ibu bapa. Okey, untuk satu lagi untuk murid tahun 6 yang pun juga telah divaksin pada 29 hari bulan 9 yang lepas, 29 September, kepada murid yang cukup umur 12 tahun. Syarat dia cukup umur 12 tahun pada 29 hari bulan September. 20 September. Maknanya kalau tarikh lahirnya sehingga 29 hari bulan September tu cukup 12 tahun barulah dia menerima vaksin. Jadi ada yang masih ada 23 orang kalau tak silap saya yang belum cukup umur, cukup 12 tahun. Selepas 29 tu dia tarikh lahir dia selepas 29 dia belum cukup umur, dia masih lagi belum divaksin. Dan kami sedang menunggulah untuk anak-anak murid tahun 6 divaksin. Tahun 1 hingga tahun 5 belum lagi. Belum divaksin. Okey. Satu perkara lagi maklumat kepada ibu bapa yang suka saya sebutkan di sini, iaitu tentang perubahan besar di sekolah kita pada tahun 2022, iaitu persekolahan 2 sesi. Kita akan menjalankan sistem persekolahan 2 sesi pada tahun 2022. Maksudnya persekolahan 2 sesi ini berkuat kuasa bermula 1 Mac 2022. Saya rasa kita dah hantar surat kepada ibu bapa dalam grup-grup kelas. Saya rasa ibu bapa dah maklum surat makluman awal, dan juga kita ada hantar banner template kepada kelas-kelas untuk makluman ibu bapa. Iaitu kita juga telah menerima surat edaran. Kita dah edar surat tu sebab kita dah menerima surat kelulusan daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Telah meluluskan untuk kita menjalankan sesi persekolahan 2 sesi pada 2022. Iaitu melibatkan pada sesi pagi, itu sesi pagi dan juga sesi petang. Sesi pagi melibatkan murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 prasekolah dan juga PPKI iaitu pendidikan khas. Untuk sesi petang melibatkan murid tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Kita buat sesi pagi untuk tahap 2, 4, 5, 6 kerana mata pelajarannya banyak. Jadi kita tahap 2 kita buat sesi pagi. Supaya berbanding dengan tahap 1. Mata pelajarannya kurang sedikit daripada tahap 2. Jadi kalau tahap 2 sebelah petang mungkin lewat. Kita dapat habiskan sesi persekolahan mungkin sampai maghrib katanya. Tapi untuk lebih detail nanti kita akan dari semasa ke semasa kita akan maklumkan dari segi masa murid tu masuk ke sekolah dan sebagainya. Sesi pagi bila, waktu bila, sesi petang waktu bila. Dan ini kita dah bersama-sama dengan pihak Sekolah Kebangsaan, Sekolah Agama Bukit Lintang. Mereka pun akan turut sama buat sekolah sesi 2 sesi. Okay, kenapa perlu ada 2 sesi? Mungkin ibu bapa bertanya kenapa perlu ada 2 sesi. Pertama, enrollment murid kita ataupun
jumlah murid kita semakin bertambah. Alhamdulillah semakin bertambah. Tahun ini saja, kalau saya tengok daripada senario daripada 2-3 tahun yang lepas, murid kita semakin bertambah, lebih kurang 40 hingga 50 orang. Utamanya kelas prasekolah dan sebagainya. Pada tahun ini 2021 enrollment murid kita ataupun jumlah murid kita adalah seramai 550 orang. Dan kita punya anggaran untuk 2022 nanti murid kita akan bertambah lebih kurang 600 orang. Jadi pertambahan murid ini menyebabkan kelas makin bertambah. Satu tahun melibatkan 3 buah kelas. Jadi tahun 1 sampai tahun 6 kita ada 18 sekarang. 18 kelas untuk tahun 2021. Jadi tak cukup kelas. Kelas kita ada 16 sahaja. Jadi ada 2 kelas terpaksa menumpang di bilik sains dan satu lagi adalah di bilik RBT. Jadi kita pun telah oleh itu bilik darjah kita tak cukup. Bilik darjah kita tak cukup, terpaksa menumpang lah. Dan kita juga telah dinasihatkan oleh pihak jabatan supaya menjalankan proses persekolahan 2 sesi. Dan kita pada bulan 7 yang lepas telah saya bentangkan di pihak jabatan dan mereka telah meluluskan. Jadi kita terpaksa menjalankan 2 sesi persekolahan 2 sesi pada tahun 2022. Itu untuk makluman. Detailnya nanti, masanya dan sebagainya kita akan detailkan dari semasa ke semasa lah. Okey, yang seterusnya ialah ini untuk makluman juga ibu bapa yang dah lama tak hadir ke sekolah, termasuk AJK, PIBG, KSIB. Lama KSIB pun ada cakap, cikgu macam mana nak datang sekolah, lama tak dapat datang ke sekolah, dah rindu sekolah, memang SOP-nya tak boleh masuk ke sekolah. Jadi cara kita tak dapat masuk lah, tengok saya lah, cikgu-cikgu je lah yang bertugas ni yang ada di sekolah. Itu pun guru-guru ada persennya untuk hadir ke sekolah. Sekarang ni dah masuk fasa 3, kita dah dapat 80% untuk hadir ke sekolah. Bukan setiap hari boleh hadir. Okey, saya nak maklum sedikit lah. Alhamdulillah pembangunan fizikal sekolah kita semasa PKP ni, mungkin murid nak hadir nanti tengok ada perubahan-perubahan, ibu bapa kalau dapat hadir tengok perubahan. Iaitu pertama, kita telah dapat buat pembinaan dewan terbuka. Kita dapat peruntukan dewan terbuka dengan kos sebanyak 200,000, peruntukan sumbangan daripada pihak NETMA. NETMA iaitu agensi bencana alam negara, 200,000. Sekarang ni dalam proses pembinaan dan dijangka siap pada penghujung bulan Oktober di dataran perhimpunan. Jadi anak-anak kita nanti berhimpun taklah kena hujan, tak kena panas. Alhamdulillah. Okey, satu lagi ialah kita juga telah dapat sumbangan peruntukan pendawaian semula untuk blok C. Sekarang pun dalam proses sekarang, untuk menyiapkan pendawaian ini adalah kita dapat peruntukan daripada pihak JKR dan seterusnya pihak majlis daerah juga itu telah membina bonggol depan sekolah kita. Okey, bonggol tu tinggi sikit, memang ada orang ibu bapa komplain bising, tapi itu majlis daerah yang bina. Kalau majlis daerah yang bina itu spek dia lah. Ada orang cakap guru besar bina, mana saya pandai buat bonggol tu. Guru besar mana pandai bina. Dia kata ibu bapa kata guru besar yang buat, bukan guru besar buat. Itu adalah pihak majlis daerah yang buat di hadapan sekolah. Dan juga kita dapat peruntukan pintu-pintu baru lah. Ini daripada pihak PPD. Peruntukan pintu-pintu, tapi tak semua kelas dapat lah. Ada 11 kelas dan bilik-bilik khas. Pintu-pintu lama ditukar kepada pintu-pintu baru dan dicat semula, itu sebanyak 44 keping pintu. Alhamdulillah dalam situasi pandemik dan situasi PKP ni kita masih ada rezeki lagi dapat projek-projek yang projek-projek walaupun dalam keadaan ekonomi yang tak berapa stabil. Jadi seterusnya ialah saya nak sentuh sedikit tentang pencapaian sekolah. Ada ibu bapa tanya murid kat rumah
tak dapat menyertai ini, menyertai itu, tapi alhamdulillah hikmah PKP kita banyak dapat anak-anak kita dapat banyak menyertai pertandingan-pertandingan unit uniform. Unit uniform banyaklah co-curriculum lah. Secara online, rupanya secara online lagi senang kita menyertai, tak ada kos, tak perlu dari segi keselamatan, tak perlu keluar daripada sekolah, duduk kat rumah, gunakan internet saja boleh menyertai dapat sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Antara saya sebut di sini nanti ada video dia akan tunjuk banyak sangat ni saya sebut sikit. Yang paling banyak ialah itu unit uniform ni co-curriculum unit beruniform pencapaian dan pelibatan pengakap. Pengakap ni paling aktif sampai Ustazah Hayati kata tak terlayan dah banyak sangat dia punya tawaran penyertaan ni. Antara ni ialah peringkat antarabangsa ni iaitu Asia Pacific Region Messenger of Peace Conference 10 Years Celebration. Berbelit lidah. 2011, 2021 ni peringkat international, ada satu penyertaan iaitu satu lagi ialah peringkat antarabangsa juga satu penyertaan, dan juga kita ada peringkat kebangsaan iaitu forum webinar pengakap. Ni semua secara online murid buat kat rumah je secara online. Dan sekarang ni pun ada sibuk-sibuk juga kita buat video dan sebagainya untuk murid-murid. Ini webinar pengakap laut Malaysia siri 3, kuis dalam atas talian Hari Penyu Sedunia. Kita dapat sijil ni, semua ada sijil ni. 15 penyertaan kita dapat sijil kebangsaan, webinar pengakap laut Malaysia, 9 penyertaan, peringkat kebangsaan, dan forum webinar pengakap 10 penyertaan di peringkat kebangsaan. Saya sebut secara lalu je ni, banyak sangat ni. Banyak makan masa ni. Okey, seterusnya pengakap je ni banyak ni. Pengakap webinar pengakap laut Malaysia, kuis, peringkat kebangsaan ada 12 penyertaan. Mungkin anak-anak tuan-tuan ada terlibat, semuanya ada sijil sijil peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan ni markah dia besar untuk kita masukkan skor dalam PHSK nanti. Jambori keamanan peringkat kebangsaan secara online, Jambori secara online. Peringkat kebangsaan 12 penyertaan. Grow Rimba, Geotris, peringkat kebangsaan juga. Banyak peringkat kebangsaan ni, 4 penyertaan. Pertandingan foto kreatif, pengakap negeri Johor, ni peringkat negeri lah. Ada 11 penyertaan ni murid-murid ahli-ahli pengakap lah. Sambutan Hari Pengakap Malaysia ada 6 penyertaan peringkat negeri. Ni pun pengakap lagi ni, cabaran dan pertandingan pengakap peringkat negeri Johor, cabaran cyber peringkat negeri, Johor Scout Khatam Al-Quran peringkat negeri, 59 penyertaan. Ada sijil, webinar seminit pengakap, kuis, lencana keahlian peringkat daerah, webinar seminit pengakap dan ujian peringkat daerah ni banyak, 16 penyertaan, 11 penyertaan. Ini pengakap sahaja. Jadi yang ini yang iaitu adik Muhammad Farouk ni, Harimau forum webinar sambutan Hari Harimau Antarabangsa, peringkat antarabangsa dapat. Sijil pun sijil international. Tahniah semua anak-anak murid kita. Ni sijil penyertaan dalam kuis talian pergerakan Puteri Islam. Puteri Islam ada iaitu 8 penyertaan, ada sijil peringkat daerah. Ini kita pemenang pertandingan sambutan Hari Kemerdekaan anjuran Persatuan Pandu Puteri Daerah Kota Tinggi. Ada 2 orang murid kita ni, seorang mendapat johan dan seorang mendapat sagu hati. Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Program Kemerdekaan, 2 orang murid kita pun telah mendapat tempat. Seterusnya ialah penyertaan postal jilid digital peringkat daerah, 2 orang murid kita mendapat tempat. Okey. Pandu Puteri Tunas Malaysia, 2 orang murid kita mendapat tempat. Okey. Ini untuk kelab dan persatuan. Ini Negeri Sembilan International Exposition peringkat antarabangsa. Ini peringkat kebangsaan. 3 orang murid kita telah mendapat tempat. Dalam pertandingan ni dapat Gold Award. Gold Award. Peringkat kebangsaan.
Teknovasi 2021, pertandingan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran abad ke-21, 3 orang juga. Ni seorang ni murid kita mendapat johan 1 minit ucapan Hari Guru paling kreatif. Murid kita seorang iaitu Airin Maisara binti Mazlan mendapat johan. Dan juga CJ penyertaan ni ramai yang dapat ni, iaitu 1 minit ucapan ni saya tak sebutkan lah. Karnival Bahasa Melayu peringkat daerah Kota Tinggi ni, persatuan bahasa ni kita mendapat naik johan dalam pidato Nur Aisyah Abdullah. Dan juga syair kita dapat naik johan Muhammad Adam Zakwan, Karnival BM. Satu lagi Karnival BM kita dapat bercerita tahap 1, bercerita tahap 2, menulis cerpen dan sajak, dan juga pertandingan poetry recitation. Peringkat daerah Lokman Kayum telah mendapat tempat. Perasmian Bulan Kebangsaan Pejabat Pendidikan Daerah peringkat daerah Muhammad Muhaimin bin Muhammad Nizam telah mendapat tempat. Dan CJ penghargaan kepada pertandingan storytelling kita dapat Nurain Kaisyara, dan CJ penyertaan juga 3 orang murid HIP Let's Read and Share Book Review, International English Summer Camp. Ini peringkat international. Kita ada 14 orang yang mendapat tempat untuk CJ International, CJ Bengkes Scratch bersama Ustaz Huza, 3 orang dalam kelab ni, kelab robotik, kelab robotik. Dan pertandingan ni kita dapat CJ juga peringkat negeri Johor, iaitu pertandingan kangaroo match. 6 orang, 6 orang murid kita telah berjaya mendapat tempat di peringkat negeri. Ni Olimpiad Matematik. 3 orang. CJ penyertaan ni kelab robotik, Code Space, Code Force Space. Kelab robotik peringkat kebangsaan kita dapat Norain mendapat tempat. CJ Digital Kompetensi Skor, Carnival STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Math, Matematik, negeri Johor 4 orang kita telah mendapat tempat. Dan juga seterusnya dalam sukan ni MSSJ, Muhammad Haris bin Hairul Arifin, tempat yang ke-12 peringkat negeri Johor. Dalam pertandingan sepak takraw lelaki bawah 12. Ni semua secara online secara maya permainannya. Dan peringkat MSSD kita ada 3 orang yang mendapat tempat, iaitu tempat ketiga catur lelaki bawah 12, tempat keempat catur perempuan 12, dan kedua sepak takraw ini Haris dapat tempat kedua peringkat MSSD, sepak takraw lelaki 12. Satu lagi lah International Eco Nature Virtual Run, lagi ambil video, iaitu ni peringkat kebangsaan 4 orang murid kita telah mendapat tempat dan menerima sijil. Dan kejohanan catur online Piala YB Khairul Syarif Muhammad 3 orang, Junior STEM Coding Sekolah Rendah, Inovasi Sekolah Rendah, Carnival STEM ni 3 orang di peringkat negeri Johor. Sedaya Virtual Run kita pun dapat 4 orang mendapat tempat, dan juga pertandingan TikTok anti dada. Pertandingan TikTok anti dada ni bawah HEM, melukis poster anti dada Sekolah Rendah peringkat negeri Johor. Kita dapat seorang Muhammad Adam Huzairin, telah mendapat tempat dalam pertandingan ini. Dan seterusnya pertandingan melukis Adi Wiraku peringkat negeri Johor, ada 6 orang murid kita telah mendapat tempat. X Activity PPDA, ni PPDA ni HEM, HEM, bawah HEM kita ada 6 orang juga mendapat tempat. Cabaran kemahiran sukan 4 orang, dan setakat inilah yang ni. Dan kita ada juga pertandingan yang belum lagi tengah menunggu keputusan. InsyaAllah
ada lagi murid kita akan mendapat tempat di peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Tahniah saya ucapkan kepada murid-murid, anak-anak kita yang terlibat, dan juga saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada ibu bapa yang memberi sokongan, memberi kerjasama, yang sama membantu anak-anak untuk menyertai apa saja program sekolah yang sekolah jalankan, yang cikgu-cikgu pilih anak-anaknya, dibantu sehinggalah mendapat tempat hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi kebanggaan sekolah dan juga kebanggaan ibu bapa. Saya rasa itu saja dari saya, ucapan saya. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak cakapkan, tapi kita mengejar masa. Fokus kita pada petang ini ialah kita nak selesaikan pelantikan mesyuarat jawatan kuasa untuk sesi 2021 dan juga 2022, dan juga kita nak selesaikan usul-usul cadangan-cadangan daripada ibu bapa. Okey. Jadi sebagai guru besar, apabila selepas ini kita akan membuat pemilihan, terpulang kepada ibu bapa, terpulang kepada AJK, terpulang kepada guru-guru untuk melantik siapa, macam mana pelantikannya, dengan mengikut SOP. Cuma nasihat saya sebagai ex officio, sebagai guru besar, semasa pemilihan AJK tahun akan datang untuk sesi 2021, sesi 2022. Jadi saya harap pilihlah calon AJK yang boleh memberikan betul-betul, boleh memberikan komitmen yang baik bagi membantu pihak sekolah, membantu anak-anak untuk mencemerlangkan sekolah dan untuk mencemerlangkan anak-anak kita. Setiap AJK juga yang sedia ada dan juga yang akan dilantik nanti perlu faham peranan mereka sebagai AJK. Dari pemerhatian saya, ada AJK yang tak faham peranan dia. Dia ingat dia masuk nak jadi AJK untuk senang nak komplain. Bukan, kita membantu sekolah dan kita menjadi juru cakap kepada pihak ibu bapa bagi pihak sekolah. Kalau ada masalah dari ibu bapa, persoalan, kalau dia sepatutnya dia hadir ke sekolah untuk dapatkan maklumat, tapi dia malu, segan, AJK itu nanti boleh memberikan makluman yang sebenarnya tentang perkembangan sekolah. Jadi AJK perlu tahu perkembangan sekolah. Jangan tak tahu. Macam mana nak tahu perkembangan sekolah? Kena kerap hadir ke sekolah. PKP tak dapat hadir ke sekolah, kena selalu hadir untuk dalam mesyuarat AJK. Barulah kita tahu perkembangan sekolah. Sebab apa? Setiap mesyuarat AJK, contohnya macam ni lah, mesyuarat agung, saya ataupun guru-guru lain ataupun pentadbir akan memaklumkan apa perkembangan sekolah yang terkini. Dari situlah kita dapat makluman perkembangan sekolah yang terkini. Dan juga masalah-masalah yang kita boleh diperbincangkan dan juga boleh mencadangkan macam mana nak menyelesaikan masalah-masalah anak-anak kita dan juga masalah-masalah sekolah. Itu. Jangan jadikan saluran grup AJK sebagai tempat untuk kita nak menghentam sekolah semula. Kita sepatutnya membantu sekolah. Memang banyak kekangan, banyak kekurangan di sekolah, banyak kekurangan permasalahan di sekolah yang kita sama-sama perlu bantu, sama-sama perlu bagi idea bagaimana untuk menyelesaikan. Jadi akhir kata saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada tadi lupa nak sebut kepada yang di-Pertua Cik Sam dan juga AJK yang sedia ada tahun 2020, 2021 ni atas kebersamaan mereka. Tahniah dan terima kasih banyak-banyak kebersamaan, membantu, bekerjasama, memahami masalah sekolah, membantu pihak sekolah, mengisi kekurangan yang ada di sekolah. Memang banyak kekurangan di sekolah. Mengisi kekurangan, cuba contohnya mendapatkan bantuan daripada saluran-saluran, sama-sama menyumbang
untuk membantu ibu bapa yang terkesan semasa PKP ni. Ramai ibu bapa kita, anak-anak murid kita saya tahu yang terkesan kehilangan pekerjaan dan sebagainya semasa PKP. Jadi kita cuba memikirkan juga macam mana. Memang tak ada peruntukan. Ada ibu bapa yang tanya saya, cikgu, sekolah tak ada peruntukan untuk bantuan ibu bapa, mana ada. Kita inisiatif kita sendirilah. Kita kumpul duit, kumpul dana, dapatkan saluran daripada NGO untuk memberikan bantuan apa yang dapat. Bersama dengan jawatan kuasa, bersama dengan YDP, bersama dengan guru-guru, kumpul duit gaji cikgu, kumpul dapat berapa ribu, kita berikan bantuan sumbangan yang mana yang termampulah kepada ibu bapa yang terkesan. Contoh yang kita dah buat hari tu program gerobok rezeki hari tu kita dah dapat memberi satu keluarga RM50. Itu adalah hasil duit yang kita dapat kumpul. Kita tak ada peruntukan apa-apa daripada mana-mana pihak. Cuma kalau kita dapat sumbangan daripada NGO sedikit, yang lepas kita dapat daripada NGO daripada Melaka, dan juga dana-dana duit-duit kita yang kita kumpul secara sedekah secara sukarela. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan semula kepada pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan yang berusaha Tuan Guru Besar Cikgu Roslan Bongsu LIS Baba. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Seandainya terdapat khilafan dan kesalahan dari segi tutur kata atau lenggok bicara saya, 10 jari disusun 1000 kemaafan dipohon. Sekian, terima kasih. Majlis ini diserahkan kepada Ustaz Muhammad Amin bin Siddiq untuk meneruskan mesyuarat agung PIBG pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada Cik Rosman bin Kadri. Seterusnya yang berusaha Cikgu Roslan bin Baba, Guru Besar Sekolah Bukit Lintang, barisan pentadbir serta guru-guru dan ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya teruskan membentang minit mesyuarat agung PIBG kali ke-47 2020. Ustaz Najib boleh paparkan untuk minit mesyuarat agung. Dah semua dapat lihat minit mesyuarat agung kali ke-47 2020-2021. Okey, baiklah. Saya setiausaha PIBG akan membentangkan mesyuarat agung PIBG kali ke-47 2020. Okey, sama-sama kita lihat. Okey, boleh baca ya semua Okey. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-47. Saya ini Najib. Okey. Nampak.
Okey, semua boleh lihat. Haji Najdi boleh tutup minit mesyuarat. Kesilapan, ada kesilapan sedikit. Saya bacakan apa? Okey, minit mesyuarat agung PIBG kali ke-47 2021 yang dibuat pada 7 Mac Sabtu 8 pagi di Dewan Seri Budiman SK Kulintang. Pengurusinya semasa itu ialah Encik Husin bin Abdullah. Satu, membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-47. Tengok sini. Tengok itulah kalau. Encik Muhammad Amin selaku Registrar PIBG membentangkan minit mesyuarat agung kali ke-47 untuk disahkan oleh ahli Puan Norazia binti Muhammad Lazim mencadangkan minit mesyuarat dibentangkan disahkan. Puan Siti Aisyah binti Jaafar menyokong cadangan tersebut. Putusan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-47 diterima oleh semua ahli. Yang kedua, membentang dan mengesahkan penyata tahunan 2020-2021 iaitu Puan Ariniza binti Amin selaku Berdahari PIBG membentang penyata tahunan 2020-2021 untuk disahkan oleh ahli. Encik Muhammad Hairani bin Muznasri mencadangkan agar penyata tahunan yang dibentang disahkan. Ya, saya nak teruskan ke? Saya bacakan semua sekali. Okay, saya bacakan sampai habis Seterusnya tak perlu kau doktor apa ni cikgu, rasa saya kita teruskan buat pengesahan je lah, sebab mungkin kalau baca satu-satu mungkin lama. Saya rasa memang makan masa sikit kalau saya baca semua. Baik terus ngesahkan je lah. Saya rasa terus mencadangkan untuk minit mesyuarat ini disahkan. Saya Syahrudin bin Abdul Rashid mencadangkan minit ini disahkan. Okey. Syahrudin bin Abdul Rashid untuk dia mengesahkan ni, mencadangkan. Penyokong? Ada yang menyokong? Seorang menyokong untuk minit mesyuarat. Saya Muhammad Azman bin Husin menyokong. Siapa? Cik Azman Ya. Okey, Cik Azman bin Husin menyokong cadangan tersebut Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi pada membentang dan mengesahkan penyata tahunan 2020-2021. Silakan Cikgu Ariniza untuk membentangkan penyata kewangan. Okey, terima kasih Ustaz Amin. Boleh dengar tak suara saya? Okey, dengar. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Rosman bin Kadri, penolong PPD Rendah dan Prasekolah. Yang berusaha Guru Besar SK Bukit Lintang Encik Roslan bin Bongsu Elias Baba. Yang dihormati Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang Encik Muhammad Syam anak lelaki kunci I. Barisan Guru Penolong Kanan, EJK PIBG, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey. Berikut adalah paparan berkenaan dengan penyata kewangan PIBG bagi Januari 2020 sehingga Disember 2020. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di paparan ya. Perlu dibacakan ke ataupun boleh tengok saja? Sekejap, tak berapa jelas Dapat cikgu baca senang Okey, baiklah. Saya akan bacakan ya. Okey, penyata kewangan tahun PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang dari 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Pada 1 bulan 1 2020, baki bawah-bawah sebanyak RM678.41. Pada 31 bulan 1
Sumbangan daripada ibu bapa sebanyak 9,270. 24 hari bulan 2, sumbangan kedai PIBG sebanyak 200. 8 hari bulan 3, keuntungan cabutan bertuah mesyuarat agung PIBG sebanyak 474. 10 hari bulan 3, sumbangan kedai PIBG sebanyak 200. 16 hari bulan 8, sumbangan ibu bapa sebanyak 150. 2 hari bulan 9, sumbangan kedai PIBG RM200. 3 hari bulan 9, sumbangan ibu bapa 450. 4 hari bulan 11, sumbangan Encik Muhammad Azani bin Osman sebanyak RM50. 4 hari bulan 11, sumbangan Encik Muhammad Yunus bin Suhaidi sebanyak 50. Sumbangan Encik Puan Norita binti Hamid sebanyak RM100. Dan jumlah pendapatan yang telah diperolehi adalah sebanyak RM11,822.40. Okey, untuk perbelanjaan pula pada 10 hari bulan 2, kejohanan olahraga kali ke-26 sebanyak RM1,060. Kejohanan bola tampar peringkat negeri pada 18 hari bulan 2 sebanyak RM150. Pada 18 hari bulan 2, kejohanan catur peringkat negeri sebanyak RM30. 20 hari bulan 2, majlis tilawah Al-Quran RM100. 24 hari bulan 2, pakaian nasyid Sekolah Bukit Lintang RM100. 25 hari bulan 2, majlis sukan sekolah peringkat zon sebanyak RM30. 4 hari bulan 3, mesyuarat agung PIBG sebanyak RM1,110. 4 hari bulan 3, hari guru peringkat daerah sebanyak RM50. 29 hari bulan 6, pemberian kepada unit HEM Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang sebanyak RM1,000. 17 hari bulan 8, jamuan mesyuarat AJK PIBG dan KSIB RM150. 26 hari bulan 8, cenderahati perpindahan Encik Arif bin Hamidun RM80. 20 hari bulan 10, unit kurikulum, sumbang kepada unit kurikulum sebanyak RM1,000. 26 hari bulan 10, cenderahati persaraan Encik Aziz bin Atan RM80. 5 hari bulan 11, majlis Maulidul Rasul peringkat sekolah sebanyak RM2,100. 10 hari bulan 11, pemberian kepada unit kurikulum sebanyak RM1,000 dan jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM8,040. Dan kita lihat baki di tangan sebanyak RM3. Baki di bank berakhir pada 31 hari bulan 12 2020 adalah sebanyak RM3,779.41. Itu saja. Minta maaf jika ada suara-suara mengganggu, tapi boleh tengok pada paparan lah. Okey, sekian, terima kasih. Dengan tu baby tak ada. Ini ada tak? Belum takkan mengesahkan. Tapi dah kewangan dah. Okey, seterusnya. Okay, baik, terima kasih kepada Cikgu Ariniza atas pembentangan kewangan tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti pembentangan aktiviti LAK tahun 2020. Okey, dipersilakan. Ustaz, kita Ya. belum disahkan Okey, sorry. Kewangan belum disahkan lagi tu. Okey. Okey, minta seorang untuk cadangkan untuk mengesahkan cadangan. Saya Muhammad Azman bin Hussein mengesahkan penyata kewangan bagi tahun 2020. 2020. Okey, terima kasih Azman. Seterusnya, sokongan. Saya Muhammad Azani bin Osman menyokong. Okey, baik. Cik Azani bin Osman menyokong. Okey, baik. Terima kasih Ya Azani. Okey, seterusnya kita pergi pada aktiviti tahunan 2020. Ustaz Najdi, paparkan.
Okey, itu adalah sekian tu laporan tahun 2020 Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada YDP kita semula untuk membubarkan dan melantik YDP sementara. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Sam, UNGI. Dengan ini pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 mengubarkan untuk PIBG tahun 20 ke 21 jam pukul 3.55. Sekian, itu je. Terima kasih ya. Okay. Sekarang saya serahkan kepada Setiausaha untuk melantik pengurusi sementara. Okay, terima kasih kepada YDP kita Encik Syam. Seterusnya aktiviti seterusnya kita akan terus pergi pada melantik pengurusi sementara untuk menjalankan mesyuarat agung ni. Okey, minta kita nak cepat kalau boleh. Mohon kerjasama semua untuk memberikan melantik ataupun mencadangkan pengurusi sementara. Wakil seorang. Saya mencadangkan Cik Syam, pengurusi lama ke jadi pengurusi Tak, sementara. kita melantik dulu, cadangan untuk melantik pengurusi sementara. Saya Syahrudin Abdul Rashid melantik Cik Syam sebagai pengurusi sementara untuk menjalankan atur calon majlis. Kalau Cik Syam. Okey, yang kedua siapa lagi? Ada nak melantik? Cadangan kedua? Ada cadangan lagi? Saya menyokong. Okey, Cik Azman menyokong. Tak ada tak ada orang lain Okey, baiklah. Jadi saya serahkan pada Cik Syam sebagai pengurusi sementara kita. Jadi persilakan Cik Syam. Assalamualaikum Jumpa lagi kita. Yang ini saya dilantik untuk menjadi pengurusi sementara. Dengan ini kita tak nak membuang masa lagi, kita buka pelantikan pencalonan untuk pengerusi YDP untuk tahun 2021 ke 2022. Saya Cik Syam. Ya. Saya. Cadangan. Saya Cikgu Abdul Hamid Ahmad. Siapa? Cikgu Hamid. Ya, saya. Ya, Cikgu Hamid bin Ahmad. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan mesyuarat daripada jawatankuasa yang tahun lepas, dalam perbincangan kita dalam mesyuarat yang pertama pun ada beberapa program yang ada lagi kita belum dapat laksanakan disebabkan oleh PKP. Selepas itu terus PKP dan tak dapat kita adakan mesyuarat dan menjalankan aktiviti yang dirancang. Maka dengan ini saya Abdul Hamid bin Ahmad mencadangkan agar jawatan kuasa PIBG yang lepas dikekalkan. Sekian, terima kasih. Okey, ada yang ahli yang menyokong? Saya Encik Syam. Saya Cik Muhammad Yunus bin Suhadi. Ya. Menyokong. Menyokong. Cik Boleh Muhammad on, Yunus bin Suhadi boleh on video tak? Gambar. Tak pasti kena yang nak nyokong tu saya nak kenal lah.
Okey. Kan senang. Saya Cik Muhammad Yunus menyokong. Dikekalkan, Syam dikekalkan. Saya pun menyokong juga. Ada bantahan lain ke? Cadangan tutup. Cadangan Saya setuju. Tutup. Saya Apa yang setuju. cadangan tutup? Mana cadangan ditutup? Saya Muhammad Azman bin Hussein menyokong cadangan ditutup. Oh. Dengan ini ini cadangan saya boleh. Okay. Sekarang kita ada permasalahan sikit untuk jawatankuasa yang lepas. Pada jawatankuasa yang lepas, ada ahli-ahli jawatankuasa yang tak pernah hadir. Dalam mesyuarat kita yang kali terakhir pada bulan yang terdekat lah, masa yang terdekat saya tak pastikan berapa bulan. Okey, ada 3 ahli jawatankuasa yang tak hadir. Iaitu Puan Hanifah bin Ahmad, Puan Kasum dan Encik Gani bin Majid. Ada tak kita macam ni, 3-3 tak ada. Untuk dalam mesyuarat kali terakhir kita jawatankuasa, kita memutuskan ketiga-tiga ini terpaksa dilucutkan jawatan dengan sokongan semua ahli jawatankuasa. Selama 3 kali dia tak ada, memang dalam perlembagaan PIBG pun dilucutkan, kan. Sekarang kita akan buat lantikan baru. Pasal sekarang untuk jawatankuasa 2021 ke 2022 dikekalkan. Cuma kekurangan 3 jawatankuasa baru. Atas dasar saya lah, dasar pengurusi PIBG, dengan ini saya secara ahli-ahli jawatankuasa PIBG melantik ahli-ahli jawatankuasa baru. Setuju ke tak setuju tu kita cuba itu. Pasal kita kejar masa kan. Cadangan saya yang 3 ahli yang kita dilucutkan untuk dilantik semula atas dasar pengurusi PIBG yang lantik. Ada yang menyokong? Saya sokong. Mana kita ganti 3 jawatankuasa yang tidak hadir tu, memandangkan permintaan daripada YDP sendiri dan ahli jawatankuasa yang lain. So saya harap benda ni tak diperpanjangkan, kita teruskan pelantikan yang barulah, AJK yang baru. Tak ada apa-apa bantahan lagi untuk yang lain? Tiada bantahan. Teruskan. Okey. Sokong. Okey, kita teruskan. Dengan ini kita untuk pemilihan pemeriksa kira-kira kita kekalkan juga. Pasal kita dah pilih untuk sisi 2021-2022, jawatankuasa semua dikekalkan. Untuk pemeriksa kira-kira pun kita kekalkan. Okey. Masa usul kita tak ada. Untuk usul kita telah buka itu hari. Daripada 5 bulan hingga ke 7 bulan, tak ada satu usul pun masuk. Nanti YDP kita tadi ada bincangkan pasal 3 orang yang AJK untuk lantik baru. Usul tu kita jangan bentangkan dulu, pasal kita kena lantikkan AJK yang baru dulu untuk 3 orang. Lepas lantik 3 orang tu baru kita bentangkan usul. Okey, cadangan tu diterima. Okey, sekarang kita terus balik semula ke situ. Untuk 3 orang ni saya minta ahli jawatankuasa, ibu bapa semua sekali cadangkan. Saya nak pilih seorang. Cadangan saya Fazilah binti Abdul Rahman. Setuju. Fazilah Abdul Rahman. So, ini yang cadang tadi siapa? Muhammad Azman. Azman, okey Azman. Mohon video on video untuk kenal muka. Tu. Ya. Hai tak kuat. Saya setuju kalau Fazilah Abdul Rahman. Siapa yang setuju ni? Fazilah siapa Fazilah? Ada nampak dalam ni? Ada gambar? Ada keluar?
onkan video. Mana Kak Ila ni? Boleh sebut tak nama penyokong tu sebab saya nak buat catatan. Saya Nurul Qayyum binti Darwis. Oh, dia Nurul Qayyum. Ya, betul. Nurul Qayyum ni. Puan Fazila ni ada tak dalam meeting ni? Puan Fazila ada. Ada. Mana tak ada pergi. Assalamualaikum. Oh, you. Dalam kereta, babe. Anak-anak Okey, yang sampai ada. Okey. Mengikuti apa ni Google Meet. Okey, yang kedua. Yang kedua saya Muhammad Azhar Usman melantik Sarudin Rasid. Sarudin Rasid. Saya rasa saya tak dapat sebab saya banyak komitmen kerja lah. Okey. Minta maaf sekejap kita tangguhkan sementara untuk dengarkan azan. Ya.
Okey, kita sambung balik semula. Tak maaf ada tadi pun kita pun ada terganggu sikit larian internet kita. Okey. Untuk cadangan kedua tadi, Sarudin Asim ni, saya minta Sarudin Asim menolak je. Tak apa, cadangan dulu, cadangan je. Okey. Cadangan saya, cadangan. Teruskan. Untuk cadangan yang ketiga kita buka untuk cadangan ketiga. AJK. Cik Muhammad Yunus. Muhammad Yunus memang AJK. Cik Muhammad Yunus timbalan. Okey, timbalan. Okey. Assalamualaikum, saya Cikgu Nurhana ingin mencadangkan Puan Eva, Ibu Nur Ain Kaisara. Siapa nama penuh ni? Tak ingat. Yazman? Puan Eva. Nama penuh Tapi nama Eva penuh Nizam. Azman tak pasti AJK dia. tak? Eva binti Aziz. Siapa? Cik Azman Eva? dia AJK ke tak? Puan Eva. Saya cadangkan Puan Eva. Ibu Nur Ain Kaisara. Nama penuhnya siapa Sebab dia ada Eva dalam Nizam meeting. binti Aziz. Boleh ulang tak? Tak dengar. Eva Niza binti Aziz. Okey, terima kasih. Yang pertama tadi dah selesai tu menyokong. Sokongan. Saya menyokong. Nama barang. Saya Muhammad Azman bin Hussein menyokong. Okey, Azman mesti menyokong. Okey. Yang jatuh masa kedua. Kita tiga je. Yang ketiga. Okey, ada lagi tak buat cadangan? Cik Azman bin Hussein. Cik Azman bin Hussein dia Azman bin Hussein dalam AJK juga. AJK. Okey. Maaf tak tahulah sebab saya ni baru masuk untuk Google Meet ni ramai AJK saya tak kenal. Okey, ni siapa ni Saharudin. Saharudin. Okey. Ni kita pilih dua orang dulu. Okey. Saya mencadangkan apa cadangan di situ. Ada yang menyokong? Tak dengar suara. Ada yang menyokong ni Cikgu Azman cadangan siapa tu? Cikgu Azman. Double, suara double. Dekat sangat. Cikgu Azman tadi cadang tu, Cadang siapa? cadangan di Saya cadangkan cadangan ditutup. Cadangan ditutup. Saya menyokong Muhammad Azani bin Osman. Okey, Azman bin Osman. Okey, ni sekarang kita ada satu masalah yang kata kuasa yang kedua tadi tak ada tu. Syarudin tadi penyokong. Okey. Untuk kita tiga ni kita sudah siap. Tapi yang kedua jawatankuasa ni tadi siapa yang cadang tadi? Syarudin Asim. Ni Cik Sarudin Asim ni. Syahrudin bin Abdul Rashid. Sarudin bin Abdul Asim. Cik Azman mencadangkan tadi tu. Tadi Cik Azman yang pertama Cik Azman untuk Fadilah. Untuk Kedua Fadilah, saya Muhammad Azani. Muhammad Azani mencadang Sarudin tadi. sekarang untuk ni dia setuju tak setuju untuk kita? Siapa menyokong dia? Kalau ada kalau ada 4 orang cadangan tadi, saya tarik diri. Tapi sebabkan 3 orang lepas tu cadangan dah ditutup, okeylah saya terimalah semula untuk kebaikan sekolah. Alah, Cik Din depan sekolah, senang jadi AJK. Macam tu kan senang. Boleh sponsor nasi pun okey. Untuk 3 orang ni kita dah selesai semua sekali. Alhamdulillah kita dah tak ada apa-apa lagi. Sekarang kita beralih ke pembentangan usul untuk dibahas. Untuk membahaskan usul-usul. Untuk setakat ini ada 2 usul. Ada 2 usul.
Cikgu Azman ada 2 usul untuk dibentangkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setakat ini kita menerima 2 usul. Tapi bila kita semak semula, kedua-dua usul itu adalah menyentuh tentang pentadbiran sekolah. Bila menyentuh pentadbiran sekolah, benda ni tidak boleh dilaksanakan. Jadi kita hanya gunakan apa yang PIBG boleh buat. Kalau pentadbiran sekolah, contoh kita nak buat 2 sesi tak boleh, 10 sesi ni tak boleh, itu tak boleh sebenarnya. Jadi usul tersebut terpaksa kita tolak. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azman. Lagi usul-usul lain kita tadi dah bentangkan, tak ada usul lain lagi. Daripada 5 hari bulan hingga ke 7 hari bulan, tak ada usul yang masuk untuk dibahaskan. Dengan ini saya untuk menutup apa-apa lagi persidangan kali ini dah ditutup. Okey, dengan ini sekarang saya untuk bucak untuk dalam penangguhan. Dengan ini saya Muhammad Sam bin Kunji Ai akan membuat perbincangan dan menutup mesyuarat agung kali ini kali ke 49 48 dah lepas. Untuk kali ini 48 2020 hingga ke 2021 ke hingga 2022. Dengan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.